Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, ingat tak tempoh hari saya buat satu live? Okay. Dalam live itu, saya menjelaskan isu yang sedang dibangkitkan oleh Tun M hari ini, iaitu satu ucapan fitnah resis oleh Anwar Ibrahim pada perhimpunan PKR. Dalam perhimpunan, dalam ucapan resis dan fitnah Anwar tu, Anwar merujuk kepada pihak yang tidak dinamakan dan Tan Sri dan apa yang kononnya hendak gambaran diberi bahawa ada satu perancangan komplot untuk tumbangkan kerajaan dan sebagainya. Dan Anwar petik isu-isu yang dibangkitkan oleh Tun, ya, berhubung dengan Melayu, nasib orang Melayu dan sebagainya. Ya. Jadi dalam ucapan itu, Anwar secara langsung menyerang Tun dan sambil berkata bahawasanya ada ni nak perjuangkan Melayu konon, ya. Bahawasanya ada orang ni 22 tahun 22 bulan dapat kuasa, dia belot, kemudian sebut berbilion ringgit, kemudian sebut nak bagi anak dia kaya dan sebagainya. Jadi hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengadakan satu sidang media dan telah menuntut agar Anwar memberi penjelasan atau memohon maaf atau menarik balik kenyataan dia. Saya pun tak ingatlah mana satu ni yang dia suruh tarik balik atau mohon maaf atau kedua-duanya, tapi anda boleh rujuklah sidang media Tun Mahathir. Tapi sepintas lalu dia minta Anwar untuk accountable, ya. Kalau berani cakap, berani tanggunglah. Kalau ada bukti, tunjukkan bukti. Kalau tidak, tarik balik kenyataan itu. Dan tempoh yang diberikan kepada Anwar adalah 7 hari. Kalau tidak, akan berlaku tindakan mahkamah. Tapi walaupun Tun tak sebut tindakan mahkamah, kita tahulah ianya menjurus kepada tindakan mahkamah. Ya. Baiklah. Jadi Anwar ni pandai cakap. Sekarang pandailah jelaskan. Ada 7 hari untuk jelaskan. Sebab daripada Anwar dipecat dulu secara daripada UMNO, ya, daripada kerajaan dulu, tipu, itulah kerja Anwar. Kemudian hari ini Anwar dakwa orang ni bersalah, orang tu bersalah. Tapi sebelum jadi kerajaan, sebelum dapat kuasa, Anwar beria-ia nak siasat Pandora Paper. Dalam Pandora Paper tu ada nama-nama yang sekarang ni duduk dalam kerajaan. Tapi babak orang dalam kerajaan ni, Anwar tak nak siasat. Malah dia naikkan, dia bagi pangkat kat orang tu. Sekarang duduk bergelar Timbalan Perdana Menteri, walaupun ada 47 pertuduhan mahkamah. Belah pembangkang pula, dia sebenarnya fitnah. Mula-mula dia kata curi 600 bilion. Kemudian angka tu berubah menjadi 90 lebih bilion. Kemudian 4 lebih bilion. Kemudian 300 juta. Kemudian dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan bahawasanya duit yang masuk ke dalam parti, ya, bukan akaun individu berkenaan, ke dalam parti, ya, kononnya ada sangkut paut dengan rasuah ke, ya, ada habuan ke. Benda tu hanya satu syak. Memang benda macam ni pun boleh bawa mahkamah. Tetapi sekarang pendakwaan perlu buktikan bahawa ada kaitan dengan benda tu. Orang yang tertuduh pula mudah. Dia hanya perlu timbulkan satu keraguan munasabah, kes tu akan dibuang. Jadi pada pandangan saya secara peribadi, ini adalah untuk menimbulkan persepsi. Tapi apapun, kita hormatlah proses mahkamah, kita lihat perbicaraan. Tetapi yang saya pasti, dia putar balik angka tu. Seperti mana dia putar balik isu
Blackout 505, di mana dia dakwa ada salah laku dalam pilihan raya. Kononnya ada kotak bukti bertimbun, habuk pun tak ada. Lepas tu banyaklah perkara. Dia fitnah, dia kata dia ada bukti. Dia fitnah, dia kata ada bukti. Semuanya tak ada bukti. Ya. Jadi sekarang Anwar sudah pandai memfitnah Tun Mahathir. Kononnya Tun mengayakan anak-anak dia dalam 22 tahun dan 22 bulan. Jadi sekarang tindakan akan diambil dan Anwar berpeluang menunjukkan bukti. Akhirnya kita akan lihat bukti. Percayalah bukti itu tak ada. Sebab apa saya kata percayalah bukti itu tidak ada? Apa? Anwar bercerita berkenaan dengan Tun 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Ya. Kononnya mengayakan anak dia. Sebenarnya fitnah kronisma dan nepotisma yang diamalkan oleh pentadbiran Tun kononnya telah dibangkitkan oleh Anwar dan Zaid Hamidi pada tahun 90-an. Dekat-dekat 97-98 ketika Perhimpunan Agung UMNO. Zahid pun pergi berucap. Dia kata perlu bantras nepotisma, kronisma, rasuah. Anwar pun sokong. Jadi Tun ni dia jenis dia tak bercakap. Dia duduk diam. Selepas habis Anwar berucap, selepas habis Zaid berucap, apa yang Tun buat? Tun kerahkan media arus perdana, bukan blog ke, masa tu mana ada blog ke, portal ke, tak ada. Dia kerahkan media arus perdana untuk terbitkan hitam putih semua senarai syarikat, pemilik syarikat, orang-orang berkepentingan dan orang-orang yang mendapat manfaat termasuk projek dan saham. Di situ terpapar dengan jelas kroni-kroni Anwar, ahli keluarga Anwar mendapat manfaat yang banyak. Termasuk ayah Anwar, abang Anwar. Juga tersenarai di sana manfaat yang diperolehi secara langsung oleh Zaid Hamidi dan kenalan Zaid Hamidi. Senarai itu telah membuktikan bahawa bukan anak Mahathir yang dapat manfaat yang besar. Yang dapat manfaat yang besar ialah Anwar, dan Anwar pada ketika itu adalah Menteri Kewangan. Jadi Anwar berdiri atas pentas, dia tuding sana, dia tuding sini, kata nak bantras nepotisme, nak bantras kronisma, nak bantras rasuah. Tetapi sebenarnya dialah antara yang mendapat manfaat terbesar. Kroni-kroni dia antara yang mendapat manfaat terbesar. Ini hitam putih saudara-saudari. Siapa yang terbitkan? Tun Mahathir. Dia terbitkan ke mana? Media arus perdana, supaya satu Malaysia dapat tatap dan lihat. Apa yang Anwar buat? Anwar tak buat apa-apa saudara-saudari. Anwar terduduk. Dia terdiam. Tak boleh nak jawab. Malah satu tamparan kencang buat Anwar apabila Zahid kemudiannya membuat kenyataan yang juga diterbitkan oleh media arus perdana, di mana Zahid memohon maaf secara terbuka kepada Mahathir dan mengaku bahawa dia telah menerima manfaat daripada Anwar selaku Menteri Kewangan. Benda ni ada dalam rekod saudara-saudari. Ada dalam rekod. Ada dalam archive media berkenaan. Ada. Benda ni juga ada sidang kenyataan-kenyataan Abah tu juga ada dalam library, portal online lah, library Yayasan Perdana ke apa, tak silap saya. Ada. Jadi Anwar tuding jari kat orang lain, tapi dia sendiri amalkan. Rasa-rasa anda percaya tak apa yang saya kata? Mesti percaya, sebab benda ni berulang sekarang. Anwar kata nak bantras nepotisme, dialah yang sedang mengamalkan nepotisme sekarang. Anak boleh jadi penasihat. Semua menteri diberi lampu hijau nak lantik ahli keluarga asalkan tidak ada gaji. Nepotisme lah tu. Dia cakap pasal orang lain tapi dia lakukan. Dia kata nak lawan, dia sindir Tun. Apalah nasib Melayu lah, apalah. Lepas tu dia kata dia tidak akan sekali-kali bertoleransi dengan orang yang amalkan bigotry, yang serang kaum lain.
Siapa yang serang kaum lain? Setahu saya, ada seorang pemimpin DAP secara halus menyerang orang Melayu, orang Islam, dengan berkata jika gelombang hijau ni tidak dikawal, negara menjurus kepada Islam. Itu secara tidak langsung, secara halus menyerang orang Melayu, orang Islam, agama Islam, menakut-nakutkan orang Cina. Tetapi Anwar tuding jari kat orang lain. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Tun adalah satu kesalahan, nak satukan orang Melayu. Itu racist. Nak halang orang untuk perjuangkan bangsa sendiri, tetapi bangsa lain bersatu, Anwar tidak kisah. Racist. Ya. Dan apa yang saya lihat seolah-olah racist menentang orang Melayu. Tak apalah. So sekarang Anwar jawablah fitnah-fitnah anda. Saya pun nak tengok bukti. Kalau 1998 Anwar tidak mampu nak jawab Tun Mahathir apabila hitam putih disenaraikan, yang membuktikan Anwar ni pandai cakap, pandai tuding jari kat orang lain, tapi benda tu Anwar sendiri amalkan, Anwar sendiri lakukan. Jadi sekarang, kalau tahun tu 98 tu tak boleh nak buktikan, masa kan sekarang ada bukti. Jadi saya nak satu Malaysia, rakyat Malaysia perhati betul-betul, Anwar ada bukti tak? Tekan Anwar, tunjuk bukti. Inilah peluang keemasan nak ambil tindakan terhadap Tun Mahathir. Habuk pun tak ada. Yang ambil tindakan lah ni bukannya Anwar, Tun Mahathir. Habislah Anwar. Ya. Perdana Menteri macam ni akan menghancurkan akhlak, menghancurkan negara jika terus mentadbir. Anwar, kalau anda tidak boleh mentadbir negara dengan baik, silalah berundur sebelum anda diundurkan. Itu sahaja mesej saya. Sebentar lagi saya akan ada satu lagi live isu pasport Zahid Hamidi. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.